Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus solihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal soleh. Sekarang ini sudah pun sampai ke penghujung 2023, alhamdulillah. Dan menariknya, pada penghujung 2022 saya pun ada membuat video sempena hujung tahun di lokasi yang sama ini, dan ketika itu pun cuaca agak mendung menandakan akan hujan ya. Jadi harapnya sempat saya buat video sebelum turunnya hujan. Jadi alhamdulillah tahun 2023 ni tahun yang baik bagi saya, dan saya harap bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah adalah juga merupakan tahun yang baik kepada kita semua ya. Apa-apa yang berlaku, apa-apa yang Allah telah takdirkan, semuanya baik. Meskipun sebahagian daripadanya bagi perspektif manusia ia adalah seperti tidak baik ya. Kalau ada yang tak faham dalam hal ini, sila rujuk video saya yang berjudul Kenapakah ada takdir baik dan buruk. Ia merupakan penjelasan ke atas buku saya 47 persoalan qada dan qada ya. Jadi semua yang Allah takdirkan adalah baik belaka, dan ayuh kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur, kerana dengan kesyukuran itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Baik, sempena hujung tahun ni merujuk kepada video-video saya, alhamdulillah banyak juga video yang telah saya buat, dan moga-moga melalui video-video tersebut tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun mendapat manfaat yang banyak, berjaya dalam objektif saya untuk memandaikan umat dan juga mematangkan umat. Bukan sekadar pandai, tapi kita nak juga memiliki kematangan, keluasan pandangan ya, dan sebagainya. Dan video-video ini meskipun saya berharap ia dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada para penonton, ia juga memberi manfaat kepada saya. Kenapa? Sebab sebelum membuat video itu sudah tentu saya membuat kajian, membuat semakan. Walaupun kadang-kadang topik itu sesuatu yang saya sedia tahu, tapi tetap juga saya membuat kajian dan semakan, supaya dengan itu saya dapat menyampaikan sesuatu yang betul. Maka melalui semakan kajian itu, ia juga menambah ilmu saya, alhamdulillah. Dan seperkara lain juga yang saya lakukan dalam video-video saya, saya mempelbagaikan cara ataupun teknik pembuatan video. Maknanya bukan sahaja menyampaikan kandungan, tetapi teknik pembuatan video ini sengaja saya usahakan supaya video-video ini menarik dan dapat menjadi daya tarikan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Cumanya bila saya mempelbagaikan teknik pembuatan video, ada segelintir yang mereka ini tak boleh nak menerima perbezaan. Bagi mereka, kalau nak cerita agama mesti duduk di meja penceramah, duduk statik macam tu dan ajar direct saja. Kalau buat lain je, guna drone je, pening lah. Kalau buat video outdoor macam ni kan, jadi saya pusing-pusing. Sebab bila dah outdoor, nak tunjuk background yang berbeza kan, pening lah, berpusing-pusing. Saya buat video dalam kereta, pening lah. Jadi bagi mereka ini, mereka ni jenis yang tak boleh menerima perbezaan, tak boleh menerima perubahan, kena macam tu saja kan. Dan saya yakin orang yang sama ni juga akan merungut, kenapa ya generasi muda tak tertarik untuk mendengar video-video kuliah? Kenapa ya generasi muda suka nak tengok video TikTok orang berjoget, atau generasi muda itu sendiri yang berjoget? This very same person that complains about different techniques of making video, they are the very same person that will ask why are the younger generations not interested to listen to talks about religion. Okey, tak apalah, mereka ni segelintir saja. Moga-moga mereka ni berubah. Daripada nak suruh saya berubah, moga-moga mereka ini berubah dan sudi ataupun bersedia menerima perbezaan dalam teknik membuat video ya. Sebab kalau nak ikutkan, bagi saya pun sebenarnya senang. Lagi senang ke saya pun duduk kat rumah je. Tak payah nak kena bawa peralatan nak keluar mencari lokasi ke, tengok cuaca ke, tengok ada orang ramai ke apa kan. Jadi bagi saya pun lagi mudah duduk kat rumah saja kan. Tetapi saya cuba mempelbagaikan. Kadang-kadang tu memang di rumah, tetapi saya tukar background kan. Saya berusaha untuk mengambil gambar ketika dalam penerbangan, scenery yang berbeza kan. Jadi
saya mengusahakan semua itu supaya video-video saya dapat menjadi tarikan. Dan setakat ini alhamdulillah, bahkan kawan-kawan pilot saya, khasnya yang co-pilot yang bukan Islam pun tonton juga, sebab mereka tertarik saya main drone sebenarnya. Jadi mereka pun nak drone juga. Sambil duk tengok saya guna drone, main drone, mereka pun dengar lah apa saya cakap. So bila terbang sama, dia orang tanyalah, "Captain, you cerita tu apa maksudnya kan?" Jadi ada ruang di situ jugalah. Okey. Jadi ini tentang video, tentang teknik pembuatan video, dan kemudiannya tentang komen-komen ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang memberi komen-komen, baik yang positif maupun yang negatif ya. Yang negatif ni maksud saya yang mengkritik, yang mencela, yang tak ada apa-apa yang baik nak dikatakan. Tidak mengapa, sebab bila anda menyebut sedemikian, yang pertama sekali yang sebut ni selalunya akan menggunakan username yang lain daripada lain lah. Maknanya bukan orang sebenar. Kita tak tahu siapa, para penonton pun tak tahu siapa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Sekejap ya. Ada ambulans bising sikit. Jadi mereka yang mengkritik, mencela, maki hamun apa semua ni, kita tak tahu siapa mereka sebab mereka menggunakan username yang sekian-sekian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mereka. Moga-moga kesabaran saya menerima cemohan, kutukan, makian mereka itu menjadi pahala kepada saya dan juga menjadi saham kepada saya di hari akhirat kelak ya. Yang ini merujuk kepada hadis, siapakah orang yang muflis. Kemudian satu komen yang agak lazim diterima ialah ini orang yang tak berguru, ini orang yang tidak berijazah, tidak ada pendidikan formal, tidak ada sanad dalam pengajian agama. Bila saya terima komen-komen macam tu, bagus juga sebab ia menandakan mereka ni tak mampu untuk menjawab atau membantah video saya secara ilmiah. Maka itu saja yang mereka mampu nak katakan. Jadi maknanya tak apalah, itu sebenarnya menandakan kelemahan diri mereka dan bukannya kelemahan saya. Sebab ustaz-ustaz yang saya react tu, ustazah kan yang saya react, saya ulas, saya kritik, mereka tu ada yang berguru, yang ni exhaust bising ni kan ada kena. Okey, saya di mana tadi? Okey, ustaz, ustazah yang saya kritik, saya ulas, itu adalah mereka yang berguru, berpendidikan formal dalam hal agama, berijazah ke, bersanad ke, tapi tengok hasilnya macam mana kan. Jadi seandainya berguru, memiliki pendidikan formal, memiliki ijazah, memiliki sanad, hasilnya adalah seperti itu, alhamdulillah, tak payahlah kan. Okey, tak apa, segelintir je. Ramai lagi para ustaz ustazah yang bagus, cuma mereka ni tidak mencapai status selebriti. Sebab nak capai status selebriti, you have to do some stupid things to be a celebrity ya. Jadi terhadap komen-komen yang negatif ni pun tidak apa, saya ucapkan terima kasih juga. Moga-moga ia menjadi sumber pahala kepada saya apabila saya bersabar, dan juga menjadi saham bagi saya di hari akhirat kelak. Pun begitu, ada beberapa, tak ramai, ada beberapa yang menghantar WhatsApp message secara personal menerangkan bahawa mereka pada awalnya memang tak terima saya, memang kritik, tolak, tapi dia orang dengar juga, dengar lama-lama dia orang tak nak kata penyokong tegar ke apa ke, lama-lama dia kata actually Captain, you okey jugalah, teruskan. Jadi okey tu pun okey lah dah tu ya. So pada mulanya memang perspektif kan, pilot cakap agama, kan, rupiah tak pakai, jubah tak pakai, baju Melayu tak pakai, selendang tak gantung kan. Tapi lama-lama mereka dengar, alhamdulillah ya. Jadi it takes time. Jadi moga-moga kepada mereka lain-lain yang turut mengkritik, mencela, menolak, moga-moga di satu hari kelak akan menerima, bukan menerima saya, tetapi menerima Al-Quran dan As-Sunnah yang saya sampaikan. Adapun terhadap komen-komen lain, terima kasih, minta maaf jika saya tak sempat nak balas, nak klik tanda love pun tak sempat kan. Sebab kadang tu banyak komen, dan komen di YouTube ni pun saya perasan bila banyak sangat, kadang dia hilang, kadang dia timbul balik, kadang ada yang sampai double. Okay, macam-macam ya. Jadi ini sedikit lah. Tahun 2023 saya tidak menulis apa-apa buku, tetapi ada seorang sahabat saya yang menterjemah buku 202 Pelajaran Poligami dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Dan sekarang ni pun, di hujung tahun ni pun, beliau telah pun menterjemah satu lagi buku, dalam proses untuk membaca proof, menyemak, dan insya-Allah akan diupload di
laman web saya juga, hafizfirdaus.com ya. Jadi sesiapa yang bahasa Inggerisnya power, ingin menterjemah supaya buku-buku saya dapat dibaca oleh mereka yang lebih selesa untuk membaca dalam bahasa Inggeris ya. Sebab di kalangan umat Islam ada yang lebih selesa membaca dalam bahasa Inggeris, khasnya mereka yang baru memeluk Islam. Mereka lagi selesa baca bahasa Inggeris, atau mereka yang baru nak berkenalan dengan Islam, mereka lebih selesa baca bahasa Inggeris. Maka jika ada terjemahan, itu adalah bagus. Jadi sesiapa yang nak menterjemah secara percuma, yang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dipersilakan menawarkan diri dan memilih mana-mana buku untuk diterjemahkan. Baiklah, menyebut tentang penghujung tahun, seperti biasa akan ada perbincangan tentang sambutan tahun baru kan, New Year ni. Dan ini sekali lagi, macam saya sebut tahun lepas pun, orang yang hatinya penuh dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat, dia tak perlu benda-benda macam ni. Hanya orang yang hatinya kosong, dirinya kosong, dia memerlukan sesuatu pengisian, dia memerlukan sesuatu untuk mengisinya, maka nak tak nak terpaksa dia ambil benda-benda yang hiburan-hiburan seperti ini. Jadi kalau di kalangan para penonton ada yang macam dirinya kosong, penuhilah ia dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Penuhilah ia dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan kuliah-kuliah ilmu, dengan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti sukarelawan. Yang dengan itu you will feel full, satisfied, and you won't be wasting your time dengan benda-benda hiburan yang lara seperti itu. Hanya mereka ni yang kosong saja. Mereka yang kosong saja yang nak tunggu kan, jam tik masuk tahun baru, lepas tu nak ye. Apa yang dia gembira sangat tu pun kita tak tahu kan. Sebab bila dia orang ni kosong, baik tahun ni ataupun tahun depan, kosong juga, sama juga. Baik ada azam, tak ada azam, sama juga. Azam 10 tahun yang lalu pun tak buat juga. Jadi kalaulah ada di kalangan para penonton yang seperti itu, harapnya tidak ada. Kalau ada sahabat-sahabat yang ada seperti itu, kita nasihatkan mereka, penuhilah diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Bila diri kita ni dah penuh dengan manfaat, tak adalah benda-benda yang lara, yang sia-sia seperti itu yang hendak dimasukkan ke dalam. Hanya orang yang kosong, yang mencari pengisian seperti inilah, nak berhibur saja kan, padahal tak ada apa pun. You are still the same. Baik 2022, 2023. Okay, it is just a change of number ya. Maaf, sekarang ni 2023 ke 2024 lah. Okay, jadi nampak gaya betul-benar gelap dah ni, macam dah nak hujan. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian saya sempena hujung tahun ini. Alhamdulillah 2023. Moga-moga Allah mengurniakan kita semua tahun yang baik, tahun dah harapan 2024 insya-Allah. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.